Apakah isunya dan mungkin kita nak sedikit sebanyak tengok apakah antara cara yang boleh dilakukan supaya mereka yang bekerja keras ni yang selayak dapat gaji kenaikan dapat akhirnya. That's why lah kita kena kaji semula gaji dan apa pros and cons-nya kepada syarikat tersebut, kepada kerajaan juga mengenai pekajian semula gaji. Jadi kita bersama dengan Dr. Eliana Bila Abdul Bahri, Pensyarakanan Jabatan Ekonomi, Fakulti Perniagaan dan Ekonomi Universiti Malaya. Assalamualaikum, Doktor. Cantik, Doktor. Pagi, terima kasih sudah datang ke MHI. Terima kasih kerana menjemput saya. Terima kasih juga. Dan mungkin ini antara topik yang hangat diperkatakan lah. Setiap tahun, setiap industri dan ramai yang inginkan jawapan secepat mungkin. Pandangan doktor tentang isu kenaikan gaji ini dan adakah kita akan melihat perubahan pada tahun ini sendiri, Doktor? Okey, kalau kita lihat isu kenaikan gaji memang sentiasa diperkatakanlah saban tahun dan sejak daripada 2013 isu which is gaji minimum diperkenalkan dan peningkatannya adalah 100 daripada 800 kepada 900 dan yang terkini adalah peningkatan sebanyak 25% daripada last kita peningkatan gaji minimum pada tahun 2020 1,200 dan kita naik 25% kepada 1,500 dan ini juga adalah satu disebabkan oleh tekanan daripada kenaikan kos sara hidup dan juga sekarang kita inflasi untuk makanan saja lebih 5%. Dan nak beli rumah pun sekarang ni pejabat awam ke orang yang bekerja swasta pun tak mampu nak beli kalau di kawasan Petaling Jaya ke Lembah Kelang nak dapat rumah yang harga 500,000 pun susah. Betul. Dan even yang rumah biasa pun dah sejuta sekarang ni kalau di kawasan Kuala Lumpur. Dan ini juga tuntutan ini juga yang menekan pekerja untuk sebab kalau gaji ni dia akan pergi dalam payslip dan dia akan melihatkan seorang kes sama ada layak ke tidak untuk beli rumah dan tuntutan kenaikan gaji ni ialah supaya orang dapat membeli rumah dan juga untuk survive untuk kos makanan dan sebagainya. Dan kalau banyak juga rungutan di mana kerja yang dibuat, contohnya bekerja sampai lewat malam, kadang terpaksa meeting sampai lewat malam, kadang-kadang kerja Sabtu Ahad kan, dan ada kalanya mereka merasakan gaji yang diterima tidak setimpal dengan beban kerja. Dan juga kalau mengikut pada kajian kami, saya bersama dengan Kelibatan di UKM, kami mendapati bahawa 54% pekerja merasakan gaji tidak cukup, sedangkan kalau gaji yang pendapatan rendah ialah sebanyak 66% kata tidak cukup. Even T20 juga kata 33% rasa tidak cukup. Ini menunjukkan ia sangat subjektif nak mengatakan gaji itu cukup tidak cukup. Ini ialah kajian yang dibuat semasa pandemik. Sedang sekarang dah era endemik dengan kos kenaikan inflasi yang tinggi, apatah lagi tekanan tu lagi lebih dirasai lah. OPI yang sering kali naik, tak tahu berapa kali naik, tapi tekanan tu ada. Doktor, kalau kita tengok daripada apa yang doktor cakapkan tadi, memang banyak komplain lah kan daripada orang ramai mengenai gaji tersebut. Adakah daripada komplain tersebut kita boleh katakan gaji di Malaysia ni sebenarnya boleh dikatakan rendah? Gaji minimum tu juga sebenarnya. Okey, kalau kita lihat di antara 10 negara Asia lain, Malaysia sebenarnya tangga kedua. Dan pertama ialah Singapura lah, 4,500 ke atas. Dan kita boleh katakan kedua tertinggi selepas Singapura. Dan kita boleh bandingkan dengan Thailand, Indonesia. Dan kita ingat lagi masa tahun lepas di mana tuntutan daripada kerajaan Indonesia sendiri menuntut untuk menaikkan gaji minimum 1,500 dan kebanyakan kita penerima 1,500 ni adalah pekerja asas yang mana kalau termasuklah pekerja asing di mana kalau orang yang belajar sampai SPM ataupun belajar sampai darjah 6 tetap itulah gaji minimum 1,500. Dan kalau kita lihat dia masa tahun 2003 even orang yang fresh graduate dulu gaji 1,500. Sekarang fresh graduate kita gaji 2,500. So kalau kita tengok beza 1,000 saja dengan orang yang fresh graduate 2,500 dengan orang gaji minimum 1,500. So ini juga yang kita katakan kalau kita tengok fresh graduate gaji mereka rasa tak berbaloi dan nak compare dengan yang penerima atau pekerja asas ni. Dan kalau kita lihat kita tengok juga gaji sara hidup. Gaji sara hidup
Kalau ikut daripada Kertas Kerja Bank Negara, dia cadangkan adalah 2,700 untuk yang bujang. Tapi inilah kajian tahun 2018. Okey, sekarang dah 2023, saya rasa gaji sara hidup tu dah tak relevan. Mungkin perlu dikaji semula. Dan saya rasa mungkin kita memerlukan at least sekurang-kurangnya 3,200 atau 3,500 untuk orang yang bujang yang duduk di sekitar Kuala Lumpur atau di Lembah Kelang. Dr. Aya, kita ada 2 komen di laman Facebook ni. Ini luahan hati masyarakat. Kita akan tampilkan. Bukan Sofia punya luahan? Bukan saya. Bukan orang saya. Lain. Tapi antaranya Ezaha Adam katakan barang mahal, gaji pun kasihlah tinggi baru seimbang. Ni dapat gaji tolak tu, tolak ni, tinggal baki paras-paras hidup. Ya, yang Fiza Saini pula kata betul. Stres, tak cukup gaji dah tolak itu ini. Lagi-lagi kita golongan pertengahan ni. Jadi daripada komen ni doktor, adakah kita perlu kaji semula soal gaji ni disebabkan peningkatan kos sara hidup? Betul. Kalau kita sekarang ini dengan keadaan tekanan ekonomi, kita perlu kaji semula. Ini adalah satu kita katakan tuntutan, disebabkan tekanan ini. Dan untuk mengkaji semula, kita perlu melihat keadaan inflasi sekarang. Sedangkan peningkatan harga makanan pun dah lebih 5% dan juga harga rumah, dan disebabkan peningkatan harga binaan perangan Rusia-Ukraine. So, hal ini menyebabkan kita perlu melihat semula tahap inflasi kita dan juga bagaimana kita menentukan kadar gaji itu melihat kepada kompleksiti kerja, beban kerja, beban tugas, jenis jawatan, dan gaji ini juga perlu ada timbal balasnya lah. Sebagai majikan dia memberikan gaji sebanyak ini dan dia mengharapkan kecekapan dan produktiviti yang lebih tinggi. Betul. Dan sebabnya kalau sekiranya majikan memberikan kenaikan gaji misalnya, dan sekiranya produktiviti pekerja masih sama, dan akhirnya majikan tidak mendapatkan hasil yang disasarkan, dan akhirnya beban kos buruh ini akan terpalit atau dipindahkan kepada pengguna dengan menaikkan harga barang. Ini yang berlaku. Banyak sudut pandang yang sebenarnya agak kompleks kan, doktor. Kalau kita nak seimbangkan betul-betul tu rasa macam satu perkara yang sangat mustahil. Tapi apa yang kita ingin tahu, mungkin disebabkan kos sara hidup yang tinggi dengan keadaan ekonomi kita yang kita semua struggling untuk make ends meet ataupun mencapai satu kehidupan yang lebih stabil. Adakah dengan kenaikan ataupun kajian penaikan gaji ini akan sedikit sebanyak memberikan kesan kepada kestabilan ekonomi negara ke bagaimana? Sebab kalau ekonomi negara tak stabil, betul, kita pun sebagai rakyat pun takkan stabil. Jadi bagaimana kita seimbangkan benda itu, doktor? Sebenarnya kalau kita nak fikirkan kedua-dua pihak lah, sebenarnya kita ada 3 pihak dalam ekonomi negara. Di pihak pengguna, ialah kita lah sebagai pengguna isi rumah, pekerja, dan satu lagi di pihak majikan yang menjadikan pekerjaan yang bayar gaji, dan menghasilkan barang perkhidmatan, dan juga pihak kerajaan, yang akhirnya kita akan memberikan cukai pendapatan, syarikat tu juga memberikan cukai pendapatan kepada kerajaan. Inilah dalam satu simbiosis lah. Kalau kita meningkatkan kuasa beli pengguna, itulah sangat baik. Kerana dengan peningkatan kuasa beli pengguna, ekonomi aktiviti sangat rancak, dan di mana tidak ada lagi masalah lambakan. Maknanya kalau dan aktiviti pengguna ni adalah dia akan membantu firma lah untuk boleh meningkatkan hasil jualan dengan peningkatnya kuasa beli pengguna. Dan akhirnya pendapatan ini akan balik semula kepada kerajaan melalui cukai lah. Dan ini adalah bagus, tapi dari sudut yang lain kita melihat pada kemampuan firma itu sendiri. Kalau kita lihat pelaksanaan gaji minimum 1,500 itu kita mempunyai masalah bagi firma yang mikro SME. Mikro SME yang mempunyai pekerja 5 orang ke bawah, sampai sekarang masih delay sehingga Jun tahun ini, dan mengikut kajian kami memang masih ramai lagi yang belum mampu untuk membayar 1,500. Ini kan pula kita nak meningkatkan lagi. So kita apabila kita meningkatkan gaji, kita perlu bersedia
dengan kemungkinan harga akan naik lagi dengan keadaan firma tidak bersedia. Bila doktor sebutkan keadaan firma tidak bersedia ni, tak kisahlah syarikat besar ataupun SME, kita juga melihat dari sudut perspektif industri juga. Ada keluhan daripada individu-individu yang bekerja dalam sektor customer service. Ya, dan kita faham customer service ni memang sangat demanding, sangat memerlukan kata effort ataupun kerja kita yang sangat tinggi. Dikatakan oleh Zain Aziz. Dia kata saya paling tak boleh terima pergi satu interview. Dia kata untuk position customer service, dia bagi tahu gaji basic adalah 800 ke 900. Ini baru lagi kurang ni sebab baru komen. So jadi baru lagi lah rasanya, memang ini fresh. Jadi ada lagi sebenarnya syarikat yang bukan setakat tidak menaikkan gajinya kepada gaji minimum. Gajinya terlalu rendah. Terlalu rendah dan tak comply sebenarnya. Tak comply. Ini rasa-rasa boleh mungkin boleh adukan kepada Jabatan Buruh lah, mana-mana syarikat yang tidak comply. Dan itu sepatutnya saya pun terkejut juga, kita tak boleh membayar pekerja di bawah gaji minimum. Melainkan hanya mikro SME saja. Jadi saya tak pasti adakah syarikat itu di tahap mikro SME yang membayar kurang, tapi kalau kita ikutkan gaji minimum sebelum 1,500, maknanya gaji minimum sebelum ini iaitu 2020 dalam Perintah Gaji Minimum ialah 1,200 ataupun 1,100. Maknanya ini adalah lebih rendah. Saya rasa mungkin boleh buat aduan mana-mana syarikat tidak comply, even perintah ni dah sebelum perintah yang baru. Beza sangat tu harganya. Sangat besar, sebab kalau difahamkan pekerjaan sekarang ni, walaupun contohlah customer service bukan sekadar kita jawab telefon saja, kadang termasuk dengan social media, kita menjangkau sampai ke masa kita berada di rumah sekalipun. Itu yang menjadi satu persoalan yang cukup besar tentang masalah ini yang kian berpanjangan tapi tiada penyelesaian. Jadi bagaimana kita sebagai masyarakat, kita sebagai warga kerja ni doktor boleh menyuarakan supaya bagi mereka yang bekerja keras ni mendapat gaji yang setimpal sekurang-kurangnya? Sebab kita ada Akta Pekerja 1995 dan kita perlu sebagai majikan dia perlu mematuhi perintah tersebut. Okay? Dan seperti yang saya katakan tadi, pekerja menuntut gaji yang lebih tinggi berdasarkan kompleksiti kerja, beban kerja, dan seharusnya majikan melihat perkara ini adalah satu timbal balas, ataupun satu reward kepada pekerja yang telah membantu untuk meningkatkan hasil syarikat lah. Okay? Dan syarikat perlu melihat perkara ini untuk reward perkara ini, dan di pihak kerajaan juga perlu melihat bagaimana komited penjawat awam untuk memberikan perkhidmatan yang terbaik dengan gaji yang setimpal. Kalau kita ikutkan tuntutan QPEX sekarang ini menuntut gaji minimum 1,800 dan juga revise gaji kepada 2 tangga gaji, dan juga mengkaji semula sistem saraan baharu yang daripada tahun 2002 belum yang tidak dikaji semula sehingga dah 20 tahun berlalu. Dan walau bagaimanapun dengan keadaan ekonomi sekarang, dalam keadaan belanjawan masih lagi defisit, kita kerajaan masih ke arah untuk mengurangkan defisit daripada 56% kepada 5%, dan pihak kerajaan juga telah disebabkan belanjawan 2023 kerajaan kurang 900 juta kerana mengurangkan cukai pendapatan untuk orang yang golongan M40. Inilah dan pada masa yang sama peningkatan 2% untuk yang T20. Jadi penurunan hasil kerajaan ini adalah satu isu juga. Dan kerajaan juga mengenakan cukai mewah, dan bukan semua orang pun nak beli barang mewah dalam keadaan sekarang ni. Ya, even T20 juga berjimat cermat. Betul. Dan kita melihat bagaimana kerajaan untuk meningkatkan hasil
hasil kerajaan dan memandangkan GST juga tidak dikenakan buat masa sekarang dan mungkin terdapat beberapa cadangan daripada paket ekonomi yang mungkin perlu dilaksanakan tapi dalam keadaan yang sangat rendah dan sudah tu memang ada perdebatan lanjutlah. Okey, bila naik gaji ni doktor, ada satu keluhan lagi lah. Kita tengok daripada seorang pengawal keselamatan yang kena kerja 12 jam sehari, 8 jam biasa, 4 jam OT, gaji minimum 1,500 tapi dari gaji yang diambil dari OT wajib lah. So naik gaji minimum pun sama je lah, gaji tu sama saja tapi waktu bekerja dia adalah dipanjangkan. Dan boleh dikatakan bila gaji minimum ni diletakkan 1,500 naik dan kalau naik gaji selepas ini pun mungkin job scope tu akan bertambah. Kan mungkin dia kerja jaga social media tapi dia kena edit video, dia kena ambil gambar, dia kena jadi fotografer apa semua. Jadi itulah adalah jangkaan ataupun expectation pada majikan bila naikkan gaji kena ada outcome yang lebih. Dan sebab bila kenaikan gaji ni dia melibatkan peningkatan dalam kos buruh dan untuk dia mungkin akan bekukan nak mengambil pekerja yang baru. Okey, sebab kalau katakan peningkatan daripada 1,200 kepada 1,500 naik 300 untuk seorang. Dan dia bukan hanya ada seorang saja pekerja yang menerima gaji minimum. Dan kalau kita ikutkan daripada pekerja asas, pekerja yang berkelulusan diploma, berkelulusan ijazah, master dan dia juga perlu revise untuk semua. Sebab nanti kalau 1,500 dia akan sama dengan orang yang gaji diploma dan juga gaji degree yang kalau ikutkan beberapa tahun yang dulu. Saya lihat itu yang berkelayakan, insya-Allah kalau dituntut tu akan dapat gaji yang setimpal. Tapi bagi mereka ini yang seperti pengawal keselamatan yang jaga customer service, kalau tidak dijaga, nanti tidak dipantau, saya melihat ini sebagai satu penindasan. Dan ini kita tidak inginkan. Jadi kalau anda rasa anda tidak menerima gaji setimpalnya ataupun ada penipuan di situ, kita boleh terus mendapatkan tindakan undang-undang. Ya betul, boleh orang kata buat aduan kepada Jabatan Buruh, betul? Itu antara satu channel yang kita boleh buat aduan lah. Dan pihak majikan perlu selain daripada menaikkan gaji, dia perlu menyediakan satu flexibility ataupun faedah yang lain. Di samping kalau dia tak nak meningkatkan kos buruh, dia perlu menyediakan satu channel yang lain untuk memudahkan, contohnya flexible hours ataupun dan faedah yang lain. Give and take lah. Give and take. Okey, tapi bila nak bercakap pasal gaji memang takkan berkesudahan. Memang akan ada pelbagai isu dan topik yang kita boleh kupaskan. Jadi untuk hari ini kepada anda yang komen-komen yang mungkin kita tak dapat nak baca komen anda tu, insya-Allah kita akan bawa lagi. Kita akan bawa lagi doktor sebab isu gaji ni memang besar dia punya. Memang sangat-sangat hangat. Jadi terima kasih ucapkan kepada Dr. Elia Nabila Abdul Bahri yang merupakan pensyarah kanan Jabatan Ekonomi Fakulti Perniagaan dan Ekonomi Universiti Malaya.